Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfikar Mirza, memetik 10 di KM 20F1052. Hari ini saya bentangkan presentation pembentangan case study maintenance. Pengenalan pengurusan penyelenggaraan ditakdirkan sebagai proses mengekalkan aset dan sumber-sumber syarikat yang mempunyai objektif utama untuk mengawal dan mengurangkan kos, masa dan sumber. Ia melalui pemantauan biasa ke atas fungsi mesin, peralatan dan kemudahan. Pengurusan ini mengelakkan contohnya berhenti pengeluaran kerana peralatan yang rosak dan pembaziran sumber dalam proses penyelenggaraan yang tidak cekap. Kimpalan adalah proses fabrikasi yang bercantum dengan bahan biasanya logam termoplastik dengan menggunakan haba tinggi. Baik. Bab 1, susun atur bengkel. Yang pertama, setiap bengkel mesti mempunyai susun atur bengkel. Ini bagi memudahkan pekerja dan pelanggan. Ia juga dapat menjadi panduan jika berlaku kemalangan. Susun atur bengkel memudahkan daripada pelbagai sudut, antaranya proses penyimpanan barang, masa mereka loading barang, proses mencari barang ketika nak memulakan sesuatu kerja, proses penyediaan barang bagi memudahkan untuk pelanggan pilih barang, memudahkan pelanggan dari segi kemudahan memilih barang dan keselesaan. Seterusnya, memudahkan ketika membuat penyelenggaraan pada setiap mesin dan peralatan yang terdapat dalam bengkel. Selamat jika berlaku kemalangan atau kebakaran. Ini bagi memudahkan ketika kemalangan ada tempat keluar, tempat masuk, mempunyai pengendaraan yang terbuka dan ada alat madam api sebagainya. Dan akhir sekali, memudahkan proses menyemak alatan bagi mengelakkan daripada kehilangan barangan dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nubis Hakim bin Azan, berita di KL Limasi, memetik 10 di KN 20F1028. Ini saya akan menceritakan tentang pengenalan peralatan. Di dalam bengkel ini terdapat 4 jenis kipalan, iaitu pertama kali kipalan arka logam gas MIG. Kipalan MIG digunakan secara mudah dalam industri kerana mudah dikendalikan serta boleh mengimpal berbagai jenis logam dan berbagai ketebalan logam. Kipalan MIG banyak digunakan dalam industri perbuatan, industri otomotif, termasuk industri astronautik. Selain keluli karbon, kipalan MIG juga boleh digunakan untuk mengimpal aluminium dan keluli kalis kerat. Elektrod kipalan MIG dibekalkan dalam bentuk gelongan dawai yang berbeza dengan elektrod kipalan yang lain yang dikekalkan sebagai batang atau rod. Kipalan jenis TIG. Kipalan TIG digunakan secara meluas dalam industri kerana kipalan TIG sesuai mengimpal berbagai jenis logam. Selain keluli karbon, kipalan TIG juga digunakan untuk mengimpal aluminium alloy, keluli kalis stainless steel dan berbagai keluli alloy lain. Kipalan TIG menggunakan elektrod tungsten sebagai punca haba, manakala gas argon dan helium atau campuran gas argon digunakan sebagai gas pelindung. Seterusnya, kipalan arka. Kipalan arka adalah proses yang digunakan untuk bergabung dengan logam ke logam dengan menggunakan elektrik untuk mencipta haba yang mencukupi untuk mencairkan logam, dan logam cair bila hasil sejuk mengikat logam. Ialah adalah sejenis kipalan yang menggunakan bekalan kuasa kipalan untuk membuat arka elektrik di antara elektrod dan bahan asal untuk mencairkan logam pada titik kimpalan. Boleh menggunakan aliran langsung atau alternating yang dari elektrod yang boleh habis dan tidak habis.
seterusnya kipalan gas ialah kipalan gas adalah satu cabang daripada kerja kipalan yang telah lama diamalkan. Kipalan ini mengutamakan logam yang nipis seperti memperoleh keanggaraan. Kipalan gas adalah telah cantumkan logam dengan memanaskan 2 batang logam hingga merah menyala, dan seterusnya impak yang dikenakan ke atas dulunya sehingga cantum menjadi satu. Inventory bengkel ini merangkumi setiap item untuk membuat penyelenggaraan dan mengelak daripada hilang dan rosak. Ini juga mudah mengetahui kepada yang mesin ketika melakukan kerja dapat mengelakkan daripada kerosakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amran Syami bin Mazuki. Kad metrik saya 10 DKM 20F1042. Okey, bahagian pembentangan saya ialah SOP, Standard Operation Procedure. Persoalannya, apakah itu SOP? Arahan, langkah demi arahan yang disusun oleh organisasi untuk membantu pekerja menjalankan operasi rutin. SOP bertujuan untuk mencapai kecekapan output, berkualiti dan keseragaman prestasi sambil mengurangkan komunikasi dan kegagalan untuk mematuhi peraturan industri prosedur. Okey, operasi ini terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Contoh yang boleh diambil sebelum adalah hendaklah meminta kebenaran dahulu sebelum masuk ke bengkel. Yang kedua, semasa, ialah kita hendaklah mengemudi mesin itu dengan on-kan switch mesin. Dan yang terakhir ialah selepas, seperti kita mestilah tekan switch off apabila habis bekerja, dan mesin itu hendaklah dibersihkan untuk orang lain diguna pakai semasa hari yang seterusnya. Sebagai menjadi bakal technician di bengkel, SOP ini sangatlah bermain peranan yang baik agar lebih mendisiplinkan diri. Kesimpulannya yang kita dapat ialah langkah-langkah ini sangatlah penting bagi mengurangkan kesilapan dan meningkatkan keuntungan di bengkel. Yang kedua ialah dapat mempelajari dan membuat persekitaran yang selamat dan menyediakan garis panduan bagi menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ialah penting bagi mengelakkan diri daripada berlakunya kemalangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Lutfi Adi bin Muhammad. Nombor metrik saya ialah 10 DKM 20F1021 dan saya daripada kelas DKM 5C. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang perancangan dan penjadualan penyelenggaraan. Okey, jadi yang pertama yang saya dapat ialah merangkumi apa, bila, di mana dan siapa. Okey. Contohnya seperti sebelum kita menggunakan mesin grinder, kita seharusnya memeriksa terlebih dahulu tentang mata alat mesin grinder tersebut sama ada dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Contohnya tumpul, berlubang dan sebagainya, kerana ianya akan memberi kemalangan ataupun kecederaan kepada kita. Okey, jadi ianya amat pentinglah kepada kita. Yang seterusnya ialah membantu menjadualkan jumlah maksimum jam yang tersedia ada. Contohnya, kita seharusnya membuat kajian dan membuat jadual terhadap sesebuah mesin yang kita guna. Contohnya mesin TAG, MAG, welding dan sebagainya. Kerana contohnya jangka hayat mesin tidak lama. Okey, jadi kita seharusnya membuat perancangan yang lebih baik dengan membuat jadual. Contohnya mesin tersebut boleh bertahan sehingga 4 atau 5 tahun sahaja. Jadi kita boleh bersedia untuk membuat penyelenggaraan ataupun menukar mesin yang baru. Okey, yang seterusnya adalah membantu mengurangkan kos secara drastik dan mempercepatkan tugas-tugas. Okey, jadi ianya ialah supaya mesin tidak rosak teruk. Contohnya kita sudah tahu mesin welding MIG ataupun TAG tersebut sudah rosak, namun kita masih menggunakan mesin tersebut. Jadi ianya akan membuat mesin tersebut akan lebih rosak di masa akan datang, dan kita tidak dapat untuk menyelenggara mesin tersebut dengan baik, dan kita seharusnya menggunakan mesin tersebut dengan mesin yang lebih baru. Maka kita akan mengurangkan kos dan modal banyak untuk membeli mesin yang lebih baru. Okey, yang akhir sekali ialah meminimalkan potensi masa, henti dan tingkatkan kecekapan.
Contohnya, bahan kerja ataupun produk yang dikeluarkan tidak akan berhenti dan akan keluar dengan lebih drastik dan tidak habis stok lah. Okay? Jadi kerja sentiasa berjalan dengan baik. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Saimi, nombor metrik 10 di KM20F 1029. Hari ini saya akan membentangkan tentang langkah-langkah keselamatan dalam bengkel kimpalan. Itu yang pertama, bertujuan mengurangkan risiko bahaya dan mengambil langkah berjaga-jaga. Itu seperti sewaktu bekerja, kita haruslah berwaspada pada keadaan sekeliling agar tidak berlakunya kemalangan yang tidak diingini berlaku. Yang kedua adalah merangkumi semua aspek seperti etika, pemakaian dan cara penggunaan mesin atau alatan lain, iaitu peralatan yang telah digunakan haruslah disimpan semula agar pekerja lain mudah untuk digunakan dan bengkel kita akan lebih teratur. Yang ketiga adalah memerlukan fokus dan disiplin yang tinggi bagi mengelakkan kemalangan, iaitu sewaktu melakukan aktiviti amali mengikut prosedur di bawah perhatian pakar agar tidak berlaku kemalangan yang tidak diingini. Kesimpulan yang saya dapat buat bagi topik ini adalah hasil daripada semua ini, secara tidak langsung kita dapat mempelajari cara dan kaedah yang betul bagi menguruskan sesuatu bengkel dengan selamat dan kos yang digunakan tidak tinggi. Hal ini kita dapat memudahkan banyak pihak dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap kemampuan bengkel kami di dalam menghasilkan kerja yang berkualiti. Sekian, terima kasih.